Baik, soalan 2. Soalan 2 pada kertas yang ini. Tadi tu lain. Bagaimana nak lawan perasaan letih, malas nak kemas dan masak untuk ahli keluarga? Allah, hai sedih pula dengar. Tu semua orang perempuan gelak. Jangan bagi tahu ni soalan dari kita. Nanti orang kata tak boleh buat menantu lah apa, jangan. Diam je siapa yang hantar kertas ni. Nanti Ustazah bawa balik masuk dalam handbag, tak tunjuk dekat pengurusi muslimat, dengan dia cari tulisan siapa ni, jangan Bagaimana nak lawan perasaan letih, malas nak kemas dan masak untuk ahli keluarga? Ustazah selalu pok dalam kuliah muslimat. Contoh, biasa tak kita keluarkan ikan, sebab suami pagi tadi janji dah, tengah hari nanti abang balik makan tau. Kita keluarkan elok, dah siap dah muslimat, nak buat siakap steam kan. Tiba-tiba lah minta maaf lah, bos ajak lunch ni kan, sebab sambil ada meeting sekali abang tak jadi balik. Ya Allah, sabar je lah, kalau aku tahu tadi aku tak masak ni kan. Macam mana kita nak ubah mood kita muslimat? Abang, siapa pula nak masak, nak makan ni? Abang tu dah jenis nanti malam balik, abang tak suka panas-panaskan lauk kan, nak masak benda yang fresh baru. Ni ada isteri diuji Allah muslimat, suami dia baik, tapi penyakit dia satu je, pantang panas-panaskan lauk yang semalam, yang tadi. Dia mesti nak benda baru. Biarlah walaupun singgang ikan ke kan, campak-campak je, tapi dia tak nak lauk yang tadi. Kan Ustazah stres tau Ustazah kan. Tapi dia nak apa kak? Dia nak gulai ke? Dia tak Ustazah, dia nak simple-simple tak apa, biar telur mata tak apa, asalkan jangan lauk yang tadi. Macam-macam rupanya dugaan dalam berkeluarga muslimat. Tu kita tak boleh samakan rumah tangga kita macam orang lain. Abang, cubalah abang jadi macam suami orang tu. Dia tak sibuk dengan gulai, tak sibuk telur mata tiap-tiap hari tau bang. Rupanya muslimat, kalau kita bersuami macam tu, tak match juga dengan kita. Abang telur mata, kentut busuk tahu abang kan. Jomlah bang kita ubah lauk lain. Tak sama dengan kita muslimat. Allah jodohkan tu ada sebab dah. Lepas tu kita tak boleh bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Tak boleh bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Makin lama kita berpasangan dengan dia, makin kita kenal. Suami saya Ustazah, jangan lapar, jangan panas. Tahu dah, itu je dia. Yang lain insya-Allah semua okey. Sebab itu rumah tangga 5 tahun pertama kita belum kenal lagi sebenarnya muslimat. Lepas 5 tahun barulah macam itulah dia Ustazah kan. Maka kalau kita boleh ubah mood kita tadi, abang izin tak kalau siakap seko ni saya panggil 2-3 orang kawan saya makan sekali, temankan saya lunch ni. Terpulanglah, yang penting awak seronok sudah kan. Jom makan, aku dah masak lagi, aku tak jadi balik ni. Kita bersedekah muslimat. Atau lauk yang banyak kita bawa pergi masjid contoh kan, tak banyak isi dalam tipuai, nak isi dalam majlis, orang lain duk tengok, tak banyak muslimat, bagi kat jiran-jiran, sedekah. Daripada kita masuk kenal dah suami kita tak makan benda yang dihangatkan, akhirnya kita buang, maka berganda-ganda dosa kita, mengomel. Itu sebab saya malah masak Ustazah. Kita masak, puji tidak, makan tidak. Muslimat, sekali kamu masak tadi dengan niat, itu syok. Kalau Imam Syafi'i kata orang perempuan tak wajib masak. Syok orang. Syukur Ustazah, tak wajib masak. Kata Imam Syafi'i, wajib beri khidmat kepada suami. Khidmat pada suami ni, tanya suami kita suka jenis macam mana. Ada suami yang suka air tangan isteri dia juga, tak nak makan luar. Ini khidmat pada suami. Ada suami, abang tak payahlah masak, kita berdua je kan, tak payah masak lah, bazir je, kita beli tu ini habis RM30, makan berdua baru RM13. Contoh muslimat. Tapi bila abang balik je, tunggu depan pintu, tolong buka stokin abang. Tu stres je dengar muslimat. Dia punya khidmat tu macam tu. Jadi muslimat dirahmati Allah, seorang ustaz berceramah dekat surau rumah saya. Imam Syafi'i kata orang perempuan tak wajib masak, tapi Imam Hanafi kata orang perempuan wajib masak. So ustaz bergurau, ni makcik-makcik belakang ni Imam Syafi'i ke Imam Hanafi, mazhab Hanafi ke mazhab Syafi'i? Pakak jawab, kami semua Syafi'i. Tapi slow je suara muslimat kan. Sebab apa? Syafi'i kata tak wajib masak. Orang lelaki yang pakcik-pakcik ni saya nak tanya, mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi? Kan semua diam pakcik-pakcik. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, mereka yang beria-ia suruh isterinya memasak. Sebenarnya bila berkahwin, terpulang antara kita. Yang mana selesa suami kita, itulah yang kita nak buat. Justru muslimat dirahmati Allah, bila kita faham buat kerana Allah, jadi ibadah, tak ada letih dah. Jangan kerana itu kita kata ada letih, tak ada letih. Sebab kita buat kerana Allah, jadi ibadah. Ada tak orang nak kata muslimat dirahmati Allah, penatlah Ustazah sembahyang ni,
Kita tahu, suka tak suka kita tetap kena sembahyang. Sebab sembahyang ibadah. Ada duit sikit muslimat, kita diajar dalam agama, dalam rezeki yang Allah bagi, mesti zakat, mesti sedekah. Betul tak? Boleh tak kita kata letihlah nak bersedekah? Ini kan perintah Allah muslimat. Kalau kita pandang mengemas rumah jadi ibadah, kita masak jadi ibadah, insya-Allah tak datang letih. Tapi bincang dengan suami, dah macam ustaz, ustazah duduk berdua, takkan nak masak sampai hari-hari 3 kali muslimat dirahmati Allah. Kalau kita rasa macam tu tak berbaloi, alang-alang bang kita masak ni sehari untuk masak sekali, abang tak kisah ke makan lauk pagi tadi? Bawa berbincang. Sebab muslimat, kalau kita masak sampai membazir-bazir dah tak jadi ibadah, jadi dosa di sisi Allah. Okey, nampakkan apa yang Allah janji pada kita, jangan nampakkan apa yang manusia janji pada kita. Yang terakhir dalam kertas ni, bagaimana cara ringan bangun sebelum subuh dan solat tahajud. Orang malas ni ubatnya apa muslimat? Malas sekarang takkan mungkin ada ubat sampai bila-bila kecuali datang rajin. Betul tak? So rajin ni ada suplemen khas tak? Ada ubat khas tak? Kita ni sendiri, ya Allah Tuhan, kalaulah kita boleh sembahyang muslimat. Saya kenal seorang yang 4 tahun hijrah, dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Dah sembahyang pula disulami dengan tahajud tiap malam. Satu hari dia hantar suami dia pergi KLIA, dia sesat jalan masa balik guna Waze, lalu kelapa sawit semua benda. Dia kata, ustazah kan, sampai saya tak sembahyang maghrib, saya menangis nak singgah sembahyang kat mana ni, saya sesat jalan. Kalaulah dalam kereta ada air mineral, saya nak sembahyang, saya boleh sembahyang tepi jalan ni, tapi memang keadaan tak mengizinkan saya solat. Saya balik ke rumah, saya qada maghrib, solat isyak, saya terlelap. Ustazah tahu tak, dia kata, pada malam ini dalam tempoh 4 tahun, pertama kali saya tak dibangunkan Allah untuk solat tahajud. Saya menangis lepas sembahyang subuh, terus WhatsApp ustazah ni. Kenapa menangis? Sebab saya rasa malam tadi Allah marah saya tak solat maghrib, padahal saya terpaksa ni tak solat maghrib pada waktunya. Allah tak kejutkan saya untuk tahajud. Muslimat, dia punya menangis tu buat ustazah rasa sentap sangat. Kenapa? Sebab dia rasa berdosa dengan Allah tak bangkit solat tahajud. Kerana apa? Dia tertinggal satu solat fardu dia. Nampak tak? Orang yang insaf berada di jalan Allah muslimat, walau perkara tu sunat, dia rasa rugi sangat tak buat. Maka wahai orang yang belum istiqamah beramal akan tahajud, kawan kita sekarang ni adalah handphone kan. Tolong kunci jam 15 minit sebelum subuh. 15 minit sebelum subuh. Nak bangkit, nak gosok gigi, nak berwuduk, baki mungkin 5 minit kita duduk atas sejadah. 5 minit belum azan tu latih. Boleh lagi ke ustazah solat tahajud? Dah nak ikutkan memanglah itu dah hujung-hujung sangat, dah dekat nak subuh. Tapi nak suruh ke 3 pagi, dah 30 tahun hidup tak buat-buat lagi. Mulakanlah 5 minit sebelum subuh. Mula. Dah seminggu berjaya buat, cuba awalkan 10 minit. Seminggu lagi cuba muslimat sampai kita dapat waktu yang paling afdal. Sebenarnya kita bukan tak terjaga tengah malam, terjaga. Tapi sebab tak ada keinginan untuk buat. Allah tak pilih kita muslimat. Alang-alang bangun kencing, basah satu bahagian, boleh tak terus basahkan anggota wuduk dan terus solat tahajud 2 rakaat. Dan ada orang faham yang namanya qiyamul lail itu hanya dengan tahajud. Tak muslimat, qiyamul lail maksud menghidupkan malam. Kalaulah lekeh sangat kita ni, tengah malam tak boleh tidur, cuba bila terjaga malam, astaghfirullah, Tuhan ampunkanlah segala dosa-dosaku. Ada tak istighfar? Ada tak zikir pada lisan kita? Hidupkan malam dengan apa saja ibadah yang kita mampu. Okay? Yang ni tak boleh siapa tolong kecuali diri kita sendiri. Kan Allah sebut juga dalam Quran, tak ada siapa boleh ubah kita kecuali kita mengubah diri kita sendiri. So lawannya apa muslimat? Saya kalau dengan anak remaja, siapa yang kat sini ramai-ramai tak sembahyang subuh? Angkat tangan seorang-seorang. Macam mana nak lawan supaya tak sembahyang subuh? Besok bangkit je muslimat, terus tutup aircon, terus tolak selimut. Ustazah baru balik pada Palestin 1 Ogos hari tu. Kena berada di sana pula, tengah diserang, tembakan muslimat hari Jumaat. Kita nampak pemuda Palestin 500-700 orang cantumkan lengan-lengan mereka jadi tembok kepada polis-polis Israel. Jangan kacau wanita kami, jangan apa-apakan Masjid Al-Aqsa. Nak bunuh biar bunuh kami tanpa senjata. Saya kata, ya Allah Tuhan, pemuda Palestin, kita ni Nabi tak
suruh jihad sampai macam tu, jihad lawan hawa nafsu. Apabila kamu datang malas, cepat auzubillah, bangkit kerana Allah, buang, itulah jihad. Setiap kamu lawan perasaan malas, inilah kamu sedang berjihad di jalan Allah. Tapi kalau kamu tak nampak kelebihan jihad, mu ingat jihad mati dekat Palestin itu saja. Jihad adalah berperang dengan Rasulullah. Zaman tu kita takkan boleh ulang muslimat. Jihad kita melawan malas kita itulah. Asal datang malas, aku nak berjihad di jalan Allah. Tu. Insya-Allah muslimat akan datang kerajinan. So semua ini gantung pada ilmu kita. Jangan malas datang majlis ilmu. Semalam kita malas, hari ni kita kena tembak. Insya-Allah besok rajin sekejap. Nanti rajin lagi datang majlis ilmu. Saya jadi lemau ni sebab saya dah lama tak datang majlis ilmu. Jadi Nabil kata lu fikirlah sendiri. Kena kerap datang, macam bateri habis handphone, charge rajin balik. Charge rajin balik. Ini sebenarnya peranan majlis ilmu. Okey.